boleh dirungkaikan, tapi malam ni saya ingat saya nak fokus pada lebih kurang 3 poin utama lah. Okay, yang pertama Dr. Mat, okay, kita pun tahu ada kerajaan baru umum baru-baru ni yang kerajaan telah memperuntukkan berbilion 300 bilion ringgit dalam bentuk rancangan stimulus. Dan rancangan stimulus ni dia datang dalam pelbagai bentuk lah. Ada pemindahan tunai, BPN, ada program Air Lestari, ada moratorium pinjaman dan sebagainya, pengecualian sewa. Bagi Dr. Mat, adakah ini memadai untuk membenarkan atau membantu golongan berpendapatan rendah, terutamanya di kawasan bandar, untuk menjalani kehidupan dalam kala pandemik ni dengan selesa dan terjamin? Okay, soalan. Alright. Terima kasih Fikri. Bantuan 300 bilion. Pertama sekali itu bukan bantuan. Itu bantuan yang diberikan secara tunai atau bantuan terus kepada rakyat kurang daripada 300 bilion. Lebih kurang 60-70 bilion. Selebihnya yang majoritinya adalah duit kita sendiri. Yang paling besar adalah dua benda. Pertama adalah loan moratorium tu. Kita panjangkan hutang kita supaya kita tak perlu bayar beberapa bulan. Itu bukan bantuan, itu harus dibayar daripada poket kita sendiri. Itu pertama. Kedua, bantuan polisi yang kedua yang meringankan sedikit, tetapi bagi saya adalah salah sama sekali, ada pengeluaran daripada ICNR. Yang 2 hari sudah ada dikatakan lebih kurang 70 hingga 80 bilion. Sekali lagi, itu bukan bantuan, itu duit kita sendiri. Bermaksud bila ada krisis kali ini, yang membantu kita adalah diri kita sendiri. Adakah government punya intervention is correct? Pada awalnya, MCO pertama itu adalah bantuan yang diberikan, walaupun tidak mencukupi, tetapi membantu. Even kajian kami mendapati bantuan kerajaan amat membantu. Tetapi yang macam tadi saya kata, bantuan yang besar tu, loan moratorium dengan EPF tu, itu adalah yang silap, tidak membantu. Kerana daripada 22 juta rakyat Malaysia umur daripada 15, 18 hingga 55 yang bekerja, daripada 22 juta umur yang bekerja 15 juta, yang contribute tiap-tiap bulan kepada EPF hanyalah 5.5 juta. Jadi majority tak contribute, dan majority inilah yang memerlukan bantuan. Tapi kita kata okey, bawa keluar pada EPF. Bawa keluar pada EPF bukan yang terkesan ada dalam EPF. Kalau ada pun jumlah yang amat sedikit. Jadi ini tidak membantu secara mampan. Bantuan yang berterusan adalah diperlukan. Kita intervention kat situ adalah tidak tepat. Bagi saya agak tidak bertanggungjawab mengeluarkan daripada EPF. Jadi wajarlah untuk kita kata bagi golongan B40 di bandar ni, cash transfer atau pemindahan tunai lah yang paling signifikan dan yang paling membantu untuk golongan ni. Of course, inilah bantuan yang diperlukan, dan ketika MCO kita kerajaan bagi BPN memberi bantuan. Tapi Fikri, jangan lupa bantuan ini tidak ada lagi. Kali PKP 3.0, kalau ada PKP 4.0 tak tahu, PKP 3.0 tidak ada bantuan seperti tahun lalu. Bantuan yang ada adalah bantuan bantuan prihatin rakyat, BPR. Ini penjenamaan semula daripada bantuan sara hidup, dan sebelum itu adalah bantuan rakyat satu Malaysia, BRIM. BRIM dah start 2012, masa tak ada krisis pun. Jadi setiap tahun memang orang yang susah mendapat bantuan. Tapi ini krisis, jadi bantuan selebihnya yang lebih meluas harus dan boleh diberikan. Dan ini tidak berlaku. Okey. Satu lagi poin penting yang saya dapat daripada laporan Dr. Mat adalah kesan berbeza yang dirasai oleh isi rumah yang diketuai oleh lelaki dan isi rumah yang diketuai oleh wanita. Boleh Dr. Mat cerita sikit tak apa kesan yang berbeza antara kedua-dua kumpulan tersebut? Kita tengok kesan yang lebih teruk berlaku kepada mereka yang ibu tunggal lah. Yang bekerja sendiri, yang ibu tunggal. Kalau ada lelaki bini yang isi rumah yang biasa,
pendapatan mereka lebih sikit. Saya ada 2 orang yang boleh membantu daripada segi pendapatan, yang boleh membantu dari berbagai segi. Tapi kalau ibu tunggal ini tidak, mereka lagi susah, kena kerja, kena jaga anak dan sebagainya tanpa bantuan keluarga. Tapi yang lagi susah, Fikri, sebenarnya adalah bukan hanya yang lagi susah daripada yang dah susah ni, adalah golongan OKU. Kita lihat kadar pengangguran yang naik paling tinggi adalah golongan OKU, pendapatan yang kurang golongan OKU. Anak-anak yang ramai tidak bekerja adalah anak daripada golongan OKU. Antara kalau tengok antara paling yang tertekan mereka ini. Dan kedua adalah golongan ibu tunggal, tidak ada support. Dan kebanyakan ibu tunggal ni mereka bekerja sendiri. Dan bila bekerja sendiri banyak yang tertekan. Bukan semua dapat bantuan. Bantuan yang diberikan adalah bantuan GKP, Geran Khas Prihatin. Daripada 100 orang yang dapat, tak sampai pun 5 orang, sikit, kerana banyak yang tidak memenuhi syarat. Syarat dia kena register dengan SSN, kena register dengan local authority. Banyak yang bekerja sendiri, Makcik Kia tak register, dia berniaga kat bawah gerai, dekat bawah, ataupun dia buat meja tu, dia berniaga kat bawah. Jadi bila dia tak register, dia tak dapat. Jadi bantuan kita berikan pun tak tepat dan tidak mendapati target. Okay. Kalau dari segi kanak-kanak pula macam mana? Macam banyak yang yalah, sekolah kan, tak boleh pergi sekolah, taska sebagainya. Jadi kerajaan punya solution adalah pembelajaran dalam talian, online learning. Jadi kalau golongan ini, diorang punya kemampuan anak-anak tu untuk belajar online tu macam mana ya? Kajian yang kita buat ni, kita selalu tanya. Kajian ni kita buat dalam masa 1 tahun, kita interview dia 4 kali. Jadi we follow them sejak daripada tahun lepas. So isu pertama, isu yang paling selalu duk dengar, isu kewangan, daripada segi kewangan. Isu kedua, isu kanak-kanak. Dan isu kanak-kanak yang paling penting adalah kesukaran mendapat pendidikan yang berkualiti. Masa belajar kat rumah pun problem, belajar dekat sekolah pun problem yang berbeza. Kalau pergi sekolah, dia takut dapat COVID, dia takut keselamatan anak-anak. Kalau belajar kat rumah, mereka tidak mempunyai pelatihan yang cukup. 9 daripada 10 ibu bapa mengatakan anak-anak mereka terpaksa menggunakan telefon bimbit untuk online learning. Tidak ada peralatan yang cukup. Ada yang makcik itu kata anak dia 3 orang, ni ibu tunggal, anak dia 3 orang, problem bila kelas same time. So, bila kelasnya dia ada satu phone yang budak-budak terlepas belajar. Dan apa yang berlaku apabila budak-budak tak susah nak belajar, tidak kondusif, adalah mereka mula hilang minat belajar. Peratusan ibu bapa yang katakan anak-anak dia hilang belajar dah ramai. 8 daripada 10 berkata anak-anak mereka tidak mampu menumpukan perhatian. 6 daripada 10. Ni Fikri, just imagine this for a second. 6 out of 10. 6 daripada 10 mak bapak kata anak-anak sudah hilang belajar. Ini anak-anak golongan pemerataan rendah. Jika cara untuk upward mobility, untuk mereka lepas ini mendapat pekerjaan yang baik, pendapatan yang baik supaya tidak lagi hidup susah, adalah pendidikan. Tapi sekarang ini sistem pendidikan kita tidak membantu untuk mengeluarkan mereka daripada kelompok kemiskinan. Dia dah hilang belajar kerana tak boleh konsentrate belajar online kerana peralatan yang tidak ada. Inisiatif kerajaan untuk memberi laptop sebelum ini amatlah tepat sekali. Tetapi malangnya, I do not know what's the reason until sekarang bila kami interview mak bapak ni, tidak ada satu mak bapak yang kata mereka mendapat alat ataupun komputer ataupun laptop daripada pihak kerajaan. Jadi ini bagi saya impact yang paling teruk terkesan, bukan tadi yang ibu tunggal, bukan kepada OKU, tapi yang paling teruk adalah kepada kanak. Masa kita akan mempunyai satu situasi masa depan di mana orang kaya bertambah kaya ataupun tambah golongan mereka kecil tapi mereka amat kaya, dan golongan yang miskin makin ramai. Dia akan menjadi 2 darjat kerana peluang pendidikan untuk keluar daripada kelompok kemiskinan macam tadi saya kata sudah makin berkurangan. Tangga nak keluar tu sudah tidak ada.
Ya, jadi keluarga-keluarga responden tu dia ada cerita tak kalau anak-anak ni bila dah tak boleh belajar either sebab tak ada laptop ke atau tak boleh nak fokus. So depa duk buat apa? Daripada, ada bila tanya apa kesan PKP kepada mereka, banyak ibu bapa ramai yang berkata dia punya kesan mental kepada anak-anak. Anak-anak mereka stres. Banyak yang tidur tak cukup seperti itu, ataupun suka main game, obses dengan dengan phone, tapi bukan belajar untuk main game ataupun untuk benda lain. So tidur pun dah tak cukup. Itu mengganggu pertumbuhan kanak-kanak ini. Kalau pergi sekolah pun ada isu mak bapak, because lebih kurang 20% berkatakan 1 in 5 or 1 in 4 mengatakan mereka tidak mampu untuk membekalkan. Sebelum ni mereka susah nak bagi makan setiap hari pun susah, biar pergi sekolah bekal pun susah, banyak tambang gas pun susah. Tapi ada tekanan baru, 1 in 5 or 1 in 4 berkata mereka tidak mampu memberi face mask daily kepada anak-anak mereka kerana kos itu tidak mampu ditanggung. Jadi both side they are between they are in a very difficult situation. Jadi anak-anak tak ada dari segi nak cari peluang untuk bekerja atau menjana pendapatan pun memang tak banyak ke, atau ada juga boleh cari kerja sambilan ke apa macam tu? Ramai bila kita tengok bila bekerja, daripada yang hilang bekerja, apa dia buat? Bukan semua nganga. Kita selalu ingat depa ni bila hilang kerja depa nganga. Ini tidak betul, tak tepat dan agak demeaning. Ramai yang hilang kerja bila kita interview, bila dah kerja dia buat apa? Dia bekerja sendiri. Kalau mula bekerja dengan orang dia tak boleh. Kalau lelaki tu buat Grab or Foodpanda, they do that. It's quite common when we interview them, these stories come up. Kalau yang makcik itu pun, kalau dia tak boleh berniaga kat bawah, dia berniaga pada rumah, dia buat online. Tapi problem dia, customer semua buat online. Semua berniaga makanan. So customer susah. Ada satu lady tu, dia kata dia dulu buat kek, tapi bila PKP semua buat kek. So dia tukang apa? Dia tukang tadi, dia buat niaga bandel. Laki dia balik rumah, apa sebab banyak barang ni, sebabnya dia kata dia punya lah. Dia buat bandel. Dia buat bandel pukul berapa? Dia buat bandel pukul 1. Sebab dia jaga anak-anak sampai anak dah tidur, dia tidur set, dia bangkit pukul 1 sampai pukul 3, dia jual bandel. Pukul 6, 6.30, 7, budak-budak tu dah bangkit, dia continue, dia bangkit sekali. So they work very hard. Dia pun bukan duk melangut, duk nganggang. They're very hard working. But demand kurang, because semua tak ada duit dekat kawasan tu, semua ramai yang terkesan. Jadi walaupun mereka cuba untuk bekerja sendiri menjana pendapatan, tapi when there's no demand, who's going to buy your product? It's going to be very difficult. Dan saya bayangkan digital literacy dalam kalangan anak-anak ataupun yang tua sekalipun agak rendah ya, sebab tak ada banyak program latihan yang boleh membantu. No, on financial, let's say we take financial literacy, kita selalu kata mereka ini tidak pandai berbelanja. Sebab itu kita tak bagi duit, selalu kita bagi barang. Bagi berai ke, bagi ikan bilis ke, kita bagi barang, kita tak nak bagi wang, because the literacy is not financially is not good. Again, this is the meaning, this is wrong, this is not right, this is not backed by facts. Bila kita tengok bantuan, bila kita tanya bantuan yang mereka dapat, bantuan prihatin contohnya, apa pakcik buat dengan makcik buat dengan duit bantuan ni? Dia selalu buat, kalau bila tanya orang, dia buat apa? Orang selalu kita tengok, dia ni tak reti jaga duit, buat apa? Dia beli barang iPad ke, beli handphone ke, benda whatever. But dua benda yang mereka sering gunakan adalah untuk barang dapur, dan kedua untuk pendidikan anak-anak. Tidak ada abuse yang meluas mengenai penggunaan wang tunai yang diberikan. So they are very rational. They're very they know what best to use the money for. Kerana kita yang tak reti guna. Banyak syarikat-syarikat kita yang tak reti guna. My Crisis lepas sebulan lingkup, lepas 2 bulan minta bantuan kerajaan bail out. Tapi makcik, pakcik ni, they know how to use their money well. Betul orang tanya, oh nanti beli phone. What's wrong beli phone? Now you need phone. Semua nak register through phone. Kelas online, nak register vaksin semua phone. Bagaimana tak boleh? Kajian yang bagi saya benda yang very enriching when we did this for the past year, for me and for the team, is that you dispel a lot of this myth that we have, urban myth,
that we have on these people. They are lazy. It's not true. They do not know how to manage. It's not true. Mereka tidak tak bertanggungjawab. Oh, anak ramai. It's not true. Hanya 4%, 5% ada anak lebih daripada 5. Majority ada kurang daripada 3. Sama macam purata nasional. So nak kata mereka tak rational, they do not care about the future. It's not true. Bila kami tanya apa yang merisaukan makcik dan pakcik, dia risau adakah boleh letak food on the table, dia risau pendidikan anak-anak dia. Kadang kita ingat dia tak pentingkan pendidikan, ini tak betul. Bantuan PPN kalau dia tak pakai bank rumah, dia bagi untuk anak-anak. Perbelanjaan, antara perbelanjaan terbesar adalah perbelanjaan pendidikan anak-anak. So mereka pentingkan juga pendidikan anak-anak. Mereka pentingkan juga masa depan anak-anak. And paling penting, bila kami tanya kali ini, kami tanya adakah makcik-pakcik perlukan bantuan, 8 pada 10. Ini kami tak pernah tanya sebelum kajian ni. Dia kata kali ini, dan masa kami buat interview pun tidak dapat, we cannot detect that until we ask this last round. Adakah perlukan bantuan managing the family? Kita yes, 8 of 10 say we need help. We cannot cope anymore. Dah lama sangat dah. Bantuan pun dah tak ada, simpanan pun dah habis. Anak-anak pun dah stres, mereka pun dah stres. We need help. It's a cry for help. And so jadi, tak bagus. Ya. Tak, saya cuma nak cakap yang kajian Doc juga menunjukkan yang kebanyakan daripada mereka punya simpanan tak mampu untuk menampung kehidupan mereka lebih daripada 3 bulan ya. 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 Jadi Dok, kalau macam tu, macam mana kita nak letak figure jumlah yang wajar yang sepatutnya untuk berikan bantuan? Ada setengah kata bantuan yang sedia ada tu sikit sangat, ada yang kata okey. Jadi bagi Dok, berdasarkan kajian Dok, apa jumlah yang wajar kalau nak bagi bantuan kepada mereka? Beberapa option yang kita ada. Satu, dia kata income top up. Kalau sebelum ni pendapatan mereka 2,200, lalu tinggal 1,000, kita top up 1,200. Kalau ataupun pendapatan 2,000, lalu tinggal 1,500, kurang 500, kita top up 500. Kerana administrative problem ni menyusahkan. There's a saying, don't let perfection be the enemy of good. Paling senang beri bantuan yang sama kepada semua orang, tapi secara berkala. Boleh bagi, katakan contohnya 1,000 untuk tompoh, katakan macam ni ya. MCO bagi 1,000 untuk 2 bulan berturut-turut kepada mereka semua secara tunai. Itu lebih afdal. Banyak kata, oh susah tak ada account number. Tak betul. Bantuan secara hidup masa 2018-2019, hampir 100% bantuan yang diberikan adalah terus kepada account bank. So mereka ni ada akses kepada bank, boleh buat terus. Tak, administratively is much easier. They know how to manage the money. All they need is clarity that they will have this assistance to recover bank in terms of the income earning capacity. Okay. Jadi itu je soalan saya yang berkaitan dengan laporan buat masa ni. Kita nak move on kepada soalan-soalan yang kita panggil soalan bebas lah, Dok. Boleh. Okay, jadi tapi banyak dapatan menarik daripada laporan ni. Jadi saya sarankan para audience, para pendengar, bolehlah Google je report families on the edge dan download dan bacalah dapatan-dapatan yang menarik dan penting daripada kajian tersebut. Okay Dok, jadi soalan bebas yang pertama. Okay, jadi saya nak sentuh pasal GST lah. Jadi pasal GST sebab sekarang ni bila kita lihat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pun hari tu ada cakap yang kerajaan tak ada duit lah apa semua kan. Dan ada suara-suara yang berpandangan bahawa kalaulah kita ada satu sistem cukai yang macam GST ke apa yang dikatakan boleh meningkatkan pendapatan cukai negara, dan lalu dengan peningkatan pendapatan itu boleh bantu memberikan program-program bantuan dan kebajikan yang lebih inilah, yang lebih perkasa. Jadi saya nak tanya, Prof setuju ke? Dan kalau setuju, kenapa time Pakatan Harapan dulu dia cerita je lain, cerita je GST ni macam tak bagus, jahat dan sebagainya? I think they had no choice.
they went to the public for election, say that kalau menang remove GST. Jadi dia kena remove because that was the promise. But do we need, maybe saya boleh rephrase the question, adakah kita perlukan GST sekarang? Seperti kita dengar duit tak ada dah, jadi kita nak GST. Bila kita nak melihat sistem percukaian, banyak debate kita sistem percukaian tak habis-habis GST, because GST yang paling kena banyak orang miskin. Orang yang pendapatan rendah, GST is very regressive sebab dia cukai ke atas consumption, ke atas perbelanjaan. Lebih banyak berbelanja, lebih banyak kena cukai. Orang yang berada, dia bukan daripada RM1 dia ada, dia tak belanja RM1, dia belanja kurang, bahkan selebihnya dia pergi simpan ataupun dia pergi invest. Tetapi untuk golongan susah, daripada RM1 dia ada, RM1 dia akan berbelanja. That's why tax ini regressive. Bila tak ada duit, minta kat orang miskin. Ini tidak adil. Yang kita mahukan adalah sistem cukai yang adil. Sistem cukai perlu ada konsep equity. Semua orang membayar cukai yang adil. Sistem cukai kita tidak adil. Orang susah kena tax, orang kaya tak kena tax. Pasal apa? Pasal Fikri, kalau you gaji RM100,000, you bayar tax. You main saham, you untung RM100,000, you tak bayar tax. You flip property, lepas 5 tahun, you tak bayar tax. Mak bapak you bagi RM100,000, you tak bayar tax. Tapi orang kerja, income kena bayar tax. Ini tidak adil. Capital gain tak ada, inheritance tak ada. Yang kalau nak buat GST tetap boleh, tetapi harus sistem cukai yang lain harus diadakan supaya ada equity yang adil kepada semua orang. Ini tidak berlaku. Pada 2018, 2019, I think masa bajet 2019 announced, it take into effect 2020. Ini cuba dibuat kali pertama, cukai dinaikkan daripada 28% kepada 30% kepada mereka berpendapatan 2 juta dan ke atas. Jadi dia kena bayar lebih. Pada masa yang sama, saya boleh kongsi 2018-2019 macam tu, ditubuhkan Tax Reform Committee untuk melihat balik sistem tax di Malaysia supaya jadi adil berdasarkan 3 konsep. Dia efficient, dia ada equity dan dia benefit to the economy, contribute to the economy. Tapi malangnya kerajaan jatuh, we do not know what happened to that recommendation. But that recommendation is to ensure that tax are effective and more equitable. Alright. Peringatan kepada audiens, kalau ada soalan boleh tweet ke akaun Ekonomi Rakyat ni, dan nanti kita akan ambil soalan lah daripada para pendengar. Okay, Prof. Tapi kalau GST tu dikira consumption tax kan, kita ada yang argue golongan berpendapatan tinggi consumption lebih tinggi berbanding consumption golongan berpendapatan rendah. Jadi kalau macam tu, Dok respon macam mana? Tak juga, because you based on percentage lah. Ada RM1 berapa banyak you bayar tax, ada RM1 berapa banyak you tak bayar tax. Untuk orang susah dia bayar lagi tinggi. That's why I say it's very regressive. And kita tengok ramai, kalau you belanja you kena bayar, you tak boleh lari ya, you tak boleh lari. Tapi kalau you berdasarkan pendapatan, you boleh lari. Di Malaysia tidak ramai yang berbayar cukai. Daripada 15 juta pekerja, 16% saja yang bayar cukai. Kalau 16% daripada 15 juta, you tolak civil servant 1.6 million, pekerja persendirian yang bayar cukai adalah kecil sekali. Tak bayar, because kita banyak ada exemption, atau kita tak tax non earnings from bukan salary-nya earnings. Jadi ramai tak bayar. Bila kerajaan Tun Mahathir increase personal income tax, top marginal tax rate daripada 28 hingga 30% kepada mereka yang memiliki pendapatan lebih daripada 2 juta setahun, ia hanya terkesan kepada 2,000 orang sahaja di Malaysia. Ini tak logik. Ramai tak bayar tax ataupun tak declare tax. Mereka yang memiliki 2 juta pendapatan setahun di Malaysia hanya ada 2,000 orang. Ini tak logik. BMW kita jual 12,000. Mercedes kita jual 14,000. Ini ramai yang tidak membayar cukai. Yang tak bayar cukai ini banyak orang berada.
kalau kita pergi beli barang makanan, kita beli baju ke, kita ada kena bayar cukai secara service tax, sales and service tax. Kita tak boleh lari. Tapi kalau orang kaya, banyaknya you lari. Sebab apa tak orang bayar tax? Kalau kita tengok negara-negara lain, banyak bila kita dengar perbahasan dalam dekat The Age ke ataupun di media sosial yang cakap orang putih ni, dia berkata tak boleh bayar tax, investor lari. Negara tax yang tinggi, investor pun banyak. Tak ada correlation high tax and FDI tak masuk. Nordic countries tax dia very high. Sweden 57%, Finland 56%, Denmark 56%. Tak tinggi. Australia 45, China 45, Taiwan 40. Tapi investment masuk. Yang penting clarity, governance yang baik, ada demand there, ease of doing business, banyak multi-factor. Tax is one of the factors. Tapi ada kajian mengatakan kalau ada tax tinggi, ada kajian pose a question. Kalau tax tinggi, adakah lagi ramai yang tidak akan bayar tax? Ini tidak berlaku. Orang yang ada country with high tax rate macam tadi saya beritahu Nordic countries, tax avoidance, yang lari tax adalah antara yang paling rendah. Sebab apa antara paling rendah? Sebab kalau dia bayar tax, dia tahu duit itu digunakan kembali kepada rakyat. Dia keluar kereta api, sistem pengangkutan bagus, ada jalan on time, sistem universiti dia murah, berkualiti, sistem pendidikan anak-anak dia bagus, welfare system dia bagus. They can see where the money is spent. Governance of public finances is very important. Kalau banyak tax tapi negara huru-hara, duit kena bantai, rasuah sana sini, siapa yang nak bayar tax? Siapa pun tak mau bayar tax. Jadi governance of public finances is equally important. Kita tak boleh tengok sistem tax, lihat bagaimana negara ditadbir. Okey Dok, saya ada satu soalan, lepas tu saya lepaskan kat audiens lah. Boleh. Okey, pada bulan Mac 2020 tahun lepas, ada media pernah petik Dok kata yang dalam untuk kerajaan untuk mengharungi pandemik COVID dan untuk membantu rakyat mendepani cabaran pandemik, patut pakailah apa wang simpanan yang wujud, termasuklah kumpulan wang awam negara yang pada waktu itu berjumlah lebih kurang 17 bilion ringgit. Dan baru-baru ini lepas Kerajaan Perikatan Nasional telah tak tahu nak kata menggubal undang-undang ke tak, sebab parlimen tak ada kan, tapi telah nak buat benda tu lah. Dok dipetik kata ini satu tindakan yang tak wajar, yang menyalahgunakan demokrasi parlimen Malaysia dan sebagainya. Jadi kenapa Dok ubah statement di situ? Apa yang menyebabkan perubahan pendapat tu? Betul. Masa jadi krisis tu, we did write an open letter. Dan saya kata duit untuk membantu rakyat banyak kita boleh gunakan, termasuk daripada Kuan. But lepas baru-baru ni saya kata jangan pakai Kuan. Sebab apa jangan pakai Kuan? Pas saya dah pergi dekat parlimen kata nak ambil 5 bilion untuk beli vaksin. Untuk 5 bilion untuk tangani yang COVID ni. Bila dah kata dekat parlimen duit ni akan digunakan daripada consolidated fund, daripada duit rakyat, pas siapa nak dibantai duit Kuan pula? Sebelum tak pakai itu tak apa, untuk before goes to parlimen. Tapi bila dah pergi kat parlimen pun dah lulus, duit digunakan untuk beli vaksin, then suddenly kita kata kita tak ada duit, kita nak pakai duit Kuan. But no, you already asked for the parliament, it's already been approved. That's the problem. And duit Kuan boleh digunakan untuk generasi masa akan datang. Sebab bukan tak boleh pakai langsung. Untuk generasi, contoh dia apa? Contoh dia kalau untuk laptop ni, budak-budak tak ada, boleh gunakan dividen. Dividen banyak daripada Kuan, 20 bilion principal. So it's a lot of money. Boleh gunakan untuk bantuan untuk budak-budak ni. Laptop. Boleh, sekarang ni mereka tidak banyak isu budak-budak tak cukup makan. Rancangan tahun 2018, 2019 masa TUN mereka cuba luaskan rancangan makanan breakfast ni kepada seluruh sekolah. I think they did a pilot for 100 school and the plan is gradually it goes to all schools in Malaysia.
one of the consideration then to consider using the dividend from Kuan to use this, because these kids are the future generations. Tapi bukan nak pakai untuk vaksin when you already said I already have 5 billion approved, then suddenly you want another 5 billion. It does not make any sense. Bila tak ada transparency, susah. And dia bukan undang-undang Fikri ya. Under emergency, government can do anything. And that's what they did when they take the money. And kena ingat Fikri ya, duit 20 billion yang diambil 5 billion. That's 25%. That's huge. Even di Norway Sovereign Wealth Fund dia ada rule. Setiap tahun tak boleh lebih daripada 4% daripada Sovereign Wealth Fund tu diberi kepada kerajaan. 4%. Kita sekali bantai 25%, 5 billion. There's no guarantee. Once you open this door, there's no guarantee that they will not come and give me another 1 billion, give me another 2 billion. It should not be touched unless it's for future generation. Ini duit kanak-kanak. Kalau sebelum ni kita tak ada duit, terkejut tergempak, kita nak pakai, boleh pakai untuk budak dah. Tapi duit dah bagi dah. And that's the issue. Okay, alright. Sekarang saya pilih sikit soalan-soalan daripada audience. Kalau Dok masih penasihat ekonomi, adakah Dok akan sarankan satu windfall tax untuk mengatasi isu kemiskinan bandar? Kita dah ada windfall tax kepada contohnya kepada syarikat peladangan. Dah lama dah ada this windfall tax. So when the issue of windfall tax pada glove, tak boleh lah, nanti dia lari ya. Dia nak lari pergi mana? Dia banyak pun dah operasi banyak yang di luar negara. Tapi kalau operasi yang operasi kat sini, pendapatan mereka yang naik berbilion-bilion ini bukan kerana mereka terlebih bijak, bukan kerana produktivitas mereka tinggi. Ini adalah kerana pandemik, and boleh dikenakan windfall tax. Kalau syarikat peladangan dikenakan, dan syarikat peladangan dikenakan kalau tak silap CPO lebih 2,500 dan kalau di Sabah Sarawak CPO lebih harga minyak sawit lebih daripada 3,000 tak silap. Dia ada threshold dia, baru dikenakan. Syarikat glove ni patut dikenakan. Tapi yang kita buat, kita kata okey tak boleh bagi derma 400 juta. Itu saja. By right, you should put windfall tax. The owner of one of those company for the past 1 year, dividend that he received, him alone, dia seorang, dividend masuk dalam poket dia 1.1 billion. Fikir ingat berapa ringgit dia banyak dalam cukai? Beratus-ratus juta kot. Alhamdulillah. Dia banyak kosong. So apa dia banyak kosong? Because dividend that he received is not tax. Yalah, capital again. Capital 1.1 billion, him alone, and a couple of them did not pay any tax. The company that make billions, when people are dying literally, we do not tax. Instead kita ambil kita terima derma mereka. No, that's wrong. You should tax them. And to answer your question, if that would my proposal be, you tax them. It's not because they're great, because of productive, suddenly great, they discover a new technology, new machine. No, because people are dying. Okay, alright. Ya, okay. Next question. Kenapa allowance nelayan dikurangkan waktu zaman Pakatan Harapan? Kenapa tak? I think the concept at the time is to relook back at all the subsidies that been given. Too many leakages, tidak ada pemutihan, banyak yang revisit balik on all this assistance. But I think it was increased back later after that, isn't it? So tak follow dah lalu tu. Okay, tak apa. Yeah. Okay. Next is sekarang ni Kementerian Kesihatan dia orang banyak suruh self lockdown untuk menurunkan kes, tapi kebanyakan golongan B40 ataupun B60 malah perlu keluar rumah untuk bekerja, berniaga dan sebagainya. Jadi kalau Dok jadi penasihat, Dok akan lebih pentingkan kelangsungan hidup, membenarkan mereka untuk bekerja, atau untuk mengurangkan bilangan kes memang total lockdown macam tu?
Okay, Fikri, I rephrase your question. What should be the sequence? What should be the waiting? Health or economy? Mana Health, of mai course, life. exactly. For COVID, for current situation, managing COVID is the most important. Betul baru kita cakap pasal economy. That's the sequence. You solve health problem first, reduce yang apa nama jangkitan ni R0 tu, improve vaccine. That should be the first sequence, the first priority. You cannot do both simultaneously. You cannot do COVID, managing COVID and managing economy. Apa jadi kalau kita buat dua ni sekali? Kita akan jadi apa yang kita berlaku sekarang ini. Dua-dua tak solve, dah setahun pun berlalu. Krisis health tak solve, orang makin miskin. Tak payah, no point nak cakap pasal ekonomi. Tadi ada menteri cakap GDP 670. Tak perlu, sekarang ini bukan masa untuk cakap ekonomi. GDP itu bila tiap hari 50-60 orang meninggal. Who cares anyway about GDP sekarang? Yang pentingkan untuk menangani isu COVID. Tapi bila kita menangani isu ini, dia punya kesan kepada ekonomi. Macam tadi Fikri kata, macam mana makcik nak mega. Ini pentingnya, masa ini pentingnya kerajaan memberi bantuan tunai kepada ini, melanjutkan loan automatic loan moratorium, memberi balik apa nama rental, ease their fiscal expenses. Ini masanya memberi bantuan. Tak ada duit, pinjamlah. Ini tanggungjawab kerajaan untuk menjaga. Tak boleh kata oh takkan saya nak jaga 32 juta rakyat. No, kerajaan tanggungjawab dia, amanah dia adalah untuk menjaga rakyat. Ketika kalau tak ada duit, pinjam. Bukan susah. Dia pinjam, buka parlimen, increase the limit. You can borrow, you should borrow, you must borrow to help the rakyat. Dan ini baik untuk ekonomi. Kerana apa ini baik ekonomi? Because duit di tangan orang miskin ni adalah baik untuk ekonomi. Duit yang dia dapat RM1, katakan dia akan berbelanja RM1. Belanja kedai bawah, dia belanja kedai makcik Kia, makcik Kia dapat untung, supplier dia dapat untung, dapat bayar tax, dapat menggaji orang, ekonomi berkembang. Tapi kalau kita tidak membantu, tak beri bantuan sekarang untuk menangani COVID, apa nama, satu apa pun tak dapat. Bimai orang Penang kata. So the sequence must be right first. Okay, sejujurnya memang kalau saya dengar Dok, yang saya rasa para pendengar pun bila dengar Dok cakap memang yakin yang kerajaan perlu buat lebih untuk membantu golongan berpendapatan rendah, tidak kira kaum dan sebagainya. Tapi kan kalau kita tengok waktu zaman Mahathir Perdana Menteri dulu, berulang-ulang kali dia mengeluarkan kenyataan ataupun insinuate yang Melayu malas, Melayu suka bagi orang lain buat kerja keras dan sebagainya, Melayu suka cari untung senang dan sebagainya. Dan kenyataan itu dibuat termasuklah ketika Dok sendiri menjadi penasihat kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Jadi macam mana kita nak faham situasi tu, apa kedudukan Dok Mat ketika Mahathir buat kenyataan sebegitu? Fikri malas lah Fikri. Dok, saya rasa Dok lah. Saya tak malas, ramai tak malas, Wan tak malas, ramai yang tidak malas. Ini sikap malas diberikan kepada mereka yang Alibaba, yang mereka yang dapat kontrak jual, mereka yang dapat kontrak tak buat, dapat duit poros. Saranan itu adalah diberikan kepada golongan sebegini, bukan kepada golongan yang susah, mereka yang bekerja keras. Ini tak betul. Misalnya orang yang hantar surat, mai jumpa orang yang peniaga-peniaga ni yang selalu duk mai minta projek. Bukan zaman tu, segala zaman duk mai minta projek, dapat projek jual. Kita tahu isu ni, isu Alibaba. Dapat projek tak buat, tak guna opportunity. Bukan kepada golongan makcik Kia, bukan kepada golongan SPP, bukan kepada golongan pelajar yang yang malas adalah golongan sebegini. Dia banyak cerita, mai nak pinjam duit lebih tapi yang perlukan hanya sedikit supaya nak joli. Mana tak marah kalau saya pun, saya marah dan kecewa. Jadi sikap Melayu malas bukan dipukul habis kepada semua orang, tapi kepada golongan-golongan yang sebegini. Memang yang mereka itu malas dan
projek habis, mai minta. Projek habis, mai minta. Tak mau buat sendiri ataupun pergi jual. Yang betul pun saranan kritikan Tun begitu. Jadi dia tujukan kepada golongan yang kayangan lah. Ya, kalau bukannya kan siapa makan cili dia tahu rasa pedas ya. Dan bukan golongan nelayan, bukan golongan fikri, bukan golongan ramai lagi orang Melayu. Okay. Okay, Prof. Next is pasal gaji minima. Adakah Prof setuju dengan konsep gaji minima dan apakah kadar yang patut, kalau setuju, apakah kadar yang patut dikenakan di Malaysia untuk mengurangkan income disparity di Malaysia? Macam mana? Sekali lagi. Gaji minima, adakah Prof setuju, dan kalau setuju, apakah kadar yang wajar untuk mengurangkan income disparity di Malaysia? No, gaji minimum dah 1,002. Tapi gaji living wage is I think the thing that we need to discuss. Kalau orang yang single duduk di KL, dia perlukan lebih kurang 2,000, ni kajian daripada BNK, dia perlukan lebih kurang 2,700 supaya yang cukup untuk mereka membuat pilihan. So they have choices. So orang kata development is about choices. You tak boleh buat choices, you are vulnerable and you are poor. Target haruslah ke arah sebegitu, ke arah living wage. Banyak yang cakap minimum wage ni perlu dinaikkan dengan produktiviti. Ini tidak betul. Ia tak kena mengenang produktiviti. Is a basic minimum requirement for a person to live above subsistence in any major cities or any location. Minimum. Tapi untuk buat good choices, live in dignity is not enough. That's why you need a living wage so you can make choices. And that number, I think Ben Gara gave a number about 2007. The target should be moving towards that, with higher income. But at the same time, purchasing power is equally important. No point gaji tinggi, harga barang pun naik. Yeah. In a way, you take one basic example of beli susu. Per hour di Malaysia, pendapatan gaji minima 1 jam adalah lebih rendah daripada untuk beli 1 liter susu. Di Australia, kerja 15 minit dah boleh beli susu. Di Bangkok pun sama, tak perlu kerja sejam. Di kita kena kerja lebih daripada sejam 30 minit tak silap, sejam 20 minit untuk beli 1 liter susu. Gaji rendah, barang pun tinggi. Untuk menyelesaikan dua-dua benda ini harus dilakukan serentak. Tapi Prof, ada kalau ikut teori ekonomi yang kalau belajar kat universiti apa semua kan, gaji minima naik ni sepatutnya akan meningkatkan harga barangan juga. Jadi macam mana? Buku tu kena buang dalam tong sampah. Ada kajian dilakukan di California. Dia ada banyak distrik. Sun district ada buat minimum wage, Sun district tak ada minimum wage. There's no effect or major differences between the inflation rate or unemployment rate on both counties. It's not backed by facts. Alright. Okay, kalau kita balik kepada topik subsidi kan, bukankah subsidi bersasar seperti subsidi petrol bersasar yang dikenakan oleh pentadbiran BN dulu, dia lebih orang kata lebih accurate, lebih tepat, sebab dia dia tak menguntungkan orang yang berada, yang mana yang assumptionnya akan menggunakan petrol dengan lebih banyak berbanding dengan subsidi petrol secara menyeluruh. Subsidi, ada certain subsidi boleh diberikan kepada semua orang. Bantuan diberikan kepada semua orang. Kalau contoh kita nak buat breakfast program di sekolah yang kita cuba mulakan pada 2018-2019, harus diberikan kepada semua orang. Kita mau split anak orang kaya, anak miskin. Semua makan sekali. Tapi setengah subsidi boleh targeted. Contohnya subsidi petrol. Sekarang ni kita buat subsidi actually tidak bersasar. Macam tadi Fikri kata buat bersasar, actually it's not bersasar, it's blanket subsidi. Orang bawa BMW ke, orang bawa Porsche ke, Mercedes ke, orang bawa Kancil ke, dapat subsidi yang sama kalau beli RON 95. Ini
lebih menguntungkan, macam Fikri kata, menguntungkan kepada orang kaya, orang yang pendapatan tinggi. Ada kajian Kazan Research ada buat, majority of subsidy for petrol accrued to M40 and T20. I think less than 17% goes to B40. Orang Kedah, orang Penang, orang Baling kalau naik basikal dia pun dapat subsidi pun. Walaupun ini antara subsidi yang paling besar dalam bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Salah satu intervention that it was tried to do masa 2018-2019 is you ensure everybody has the same, you pay the same price at the petrol pump. But for low income, you subsidize them by transferring cash to their bank account. So everybody yang katakan B40 tu akan dapat extra cash dan income. Ini boleh guna, dia nak pakai naik public transport ke, untuk benda apa ke, they know what to do with that money. So it let the price floats, but those low income you subsidize directly via cash, so they know what to do. The current bagi subsidi pukal sekarang kepada semua orang tidak berapa tepat dan it doesn't make any economic sense. Okay, next Prof, pasal hutang PTPTN. Saya rasa kerajaan tak mau jawab tak mau jawab PTPTN. I'm not an expert in that. I'm not expert in that. Okay. Alright. Okay, saya ingat tu tanya Wan Saiful lah. Wan Saiful tak mau appeal public dah ni. Ya, dia malu lah tu. Okay, apa ni? Prospek ekonomi Malaysia dalam jangka 5 ke 10 tahun akan datang. Profesor macam mana? Kerajaan kata okey lah kot. GDP meningkat. Look, before crisis 2016, 2019 before crisis ekonomi berkembang. Tetapi pada masa yang sama kadar jurang kaya dan miskin naik. Ini ketika ekonomi berkembang. Kadar relative poverty, kita nak jadi negara maju, negara kaya, kita tak boleh guna absolute, kita guna relative poverty pun naik, terutama di negeri-negeri Penang, Selangor, negeri yang kaya. Sebelum krisis, jurang dah naik. Krisis melebarkan jurang. Yang paling tertekan bila ada krisis sebegini adalah orang susah, yang hilang simpanan orang susah, yang tak boleh belajar, anak-anak dia orang susah, yang budak-budak tak boleh makan adalah orang susah. Ini memberi kesan jangka panjang. So in the long run, bila kita tak intervene ini ia akan meluaskan lagi jurang, dan ini tidak baik untuk kestabilan politik, kestabilan sosial dan perkembangan ekonomi. Negara yang mempunyai jurang yang meluas di antara kaya miskin, dan jurang ini juga merangkumi kaum dan wilayah, adalah tidak sihat kepada perkembangan ekonomi. Jadi intervention dia sekarang, kerajaan ketika ini adalah teramat berkuasa, very powerful, kerana tidak ada check and balance, tidak perlu parlimen, they can do whatever they want to do. And this is the time you can, although I would call for parliament to be open, but if you do not want to go to parliament, this is the time to do good things, to do great things. Orang yang tidak dilindungi, makcikah tidak dilindungi oleh SOCSO contohnya, boleh dilindungi, harus dilindungi. Kerajaan boleh subsidize dengan monthly contribution. Simple thing, reform in tax, simple thing, can be done during this period. Budak-budak sekarang tiap hari masa sekolah lebih kurang 500,000 kanak-kanak dapat rancangan makan tambahan. Sekolah tak dapat makanan. This is the time that you think of all this. How do you make sure society is more equitable? Everybody has an equal chance. It's time to reset, but that's not what is happening. Sebab apa kita kata, tak boleh, duit tak ada. Sebab tak ada, nanti kalau kita pinjam lebih, rating agency, so kita punya GDP nanti jadi. This is not the time to talk about GDP. This is not the time to talk about deficit. This is the time to help the people, to help the vulnerable. Orang tiap hari mati 50-60. Even that's why I hope I'm wrong, and I want to be wrong, but I don't think that we are creating a very just and equitable society that benefit everyone. Even nak register vaksin pun susah. Macam apa jadinya hari ni. Lepas tu kita boleh kata pula, orang dekat Kedah 10,000 tak attend COVID, and our perception, mereka ni tak reti lah, mereka ni anti-vax. It's not true. Bila you tengok kajian untuk vaksin kanak-kanak, sebab apa yang tidak vaksin, yang tidak datang vaksin, faktor yang adalah salah satu faktor adalah kos pengawatan.
tidak ada wang untuk pergi ke klinik berdekatan untuk yang orang di luar bandar. Samanya macam kes COVID ni nak register MySejahtera. Orang kat Baling, dekat Pendang, makcik tua yang duduk dekat kampung, macam mana nak tahu? Yes, KKM call. Mereka bukan pegang 24 jam macam Fikri, WhatsApp ke tengok Twitter macam yang duk listen dekat ni. Betul tak? They don't hold the phone all the time. Bila KKM call, remind, mereka miss, nak call balik kena tekan. Tekan 1 untuk convert. They do not know how to do this. It's very complicated for them. Tapi bila keluar ni 10,000 tak register. Because kita menyusahkan mereka. Sistem kita menyusahkan mereka. Itu yang kita look down on them. And this repeated. That's why I like this study. To go back to the original, I like this because it dispels a lot of myth that these people are irrational. It's not true. They are lazy. It's not true. They do not know how to take over things. It's not true. They're not caring for education. It's not true. It is us who are not giving them justice. And it's a time for revisit, and it should be revisited. Unfortunately, we're not taking this opportunity to build back better. Itu saja. Okay. Right. Okay, Prof, satu last question lah before kita suraikan sesi ni. Jadi buku Prof yang Prof tulis pada tahun 2013 tak silap. Melayu Orang Putih. Apa dah? Orang Putih. Okay. Colours of Inequality kan. Jadi dia menekankan isu bagaimana banyak golongan bumi putera yang kiranya bukan kayangan lah, yang masih tidak menerima manfaat yang sepatutnya daripada banyak program-program yang sepatutnya membantu mereka kan. Jadi adakah itu bermaksud yang Dr. Mat kalau diberi peluang jadi memegang kuasa semula, adakah Dr. Mat akan pursue affirmative action yang masih berdasarkan garis etnik atau tidak? Look, it's not either or. It's not that if you choose race, you cannot choose needs. You choose need, you cannot choose race. It is not a replacement. It is a complement. There are times you need race-based. There are times you need need-based. There are times you use regional-based. Not all the time you just use income cut-off as a measure of intervention. Contohnya, saya bagi. Kita tahu sekarang ini, dan selalunya race bukan hanya kepada orang Melayu. Race-based intervention tak semestinya benefit hanya orang Melayu. The point of affirmative action adalah untuk address the underrepresentation of certain groups towards certain objective. Contohnya, kita tidak cukup penjawat awam berbangsa China dan India dari segi security in public service. If we want more Chinese Indian in the public security service, what criteria we use? Income based, income B40, it doesn't make any sense. Betul tak? Kita nak China di India full stop because they are underrepresented in that category. Sama juga, what is that category is ethnic. Sama juga, kita kata tidak banyak wanita di sektor swasta peringkat pengurusan. Women participation in management post. And kita kata kita nak beri at least 30%. What criteria do we use? Do we use income level B40? No, we use gender because the group that is underrepresented is women and the criteria is gender. There will be rich women who benefit. It's okay because you want to increase women participant. Same. Kita nak tolong katakan underdeveloped in Sabah and Sarawak. There are rich people in Sabah. There are rich people in Sarawak. But a lot of them is underrepresented or not benefiting from economic development. Therefore, to reduce this regional disparity, you allocate more to Sabah Sarawak until it become almost parity or better. So your criteria is no longer race, it's no longer groups, it's no longer gender. You use regional. The same. If you want to address the underrepresentation of Bumi Putra, for instance, in let's say accounting profession, accounting students, what criteria you use? You will use budak Melayu. It's simple because the underrepresentation is the Malay. Some will say, tak apalah, you help the poor, you help the Malays. Yes, but not the speed that you want. I want to help the Malays. I help the poor. Now let's say you help budak-budak PPR. What guarantee they're going to become accountant? What guarantee that the underrepresentation of accountancy would be solved? It won't. Not at the time that you want.
there need a specific program to address underrepresentation. And once this is been achieved, you cannot continue it anymore. Yang problem dia bila dia achieve pun continue. And the problem, everything letak bawah affirmative action. Dapat project pun under affirmative action. There's no exit policy. Bila kita cakap affirmative action, kita tak cakap saya budak-budak ni, dia accountant ke apa. Kita selalu cakap saya, projek ni 30%, 30%. Saya pun menyampah dengar. Yang penting kan Melayu yang betul-betul, or underrepresented yang betul-betul. Isu kemiskinan, isu underrepresentation, it's not just a Malay issues. Some issue overlap with class. Poverty cut across class. In fact, when we did a study on social mobility 3 years ago, we saw the movement of the Indian in the estate to move up is not there. So they need a specific intervention for the Indians. Of course, there are going to be Indians who are slightly well-to-do, but it's okay. You want to increase overall Indian because they're underrepresentation. So the point is, it is not a choice between A and B. It's a complement, and it when we use it matters on what issues that we want to solve. It's sexy to say. It's a liberal thing to say. Oh, no more affirmation, no more race-based. But we're lying. We're tying our hand, one hand behind the back. It is a silly thing to do. Okay. Okay, alright. Okay, thanks Dr. Mat. Itulah semua soalan-soalan untuk malam ni. Jadi saya nak again remind para pendengar untuk check out lah report Families on the Edge yang diterbitkan baru-baru ini. Boleh Google saja Families on the Edge UNICEF dan boleh jumpa lah. Sebelum kita akhiri sesi ni, Dr. Mat ada kata-kata akhir ke untuk para pendengar? Tak ada, saya dah cakap panjang dah. Mungkin I add with one more. Maybe is tak perlu dikatakan. Saya yang listening Twitter ni, grup dia lain. Untuk menyelesaikan masalah, masalah COVID kan, masalah kesihatan ke, kita tidak boleh lari daripada mementingkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang berintegriti, dan pemimpin yang berakhlak. Ini penting. Kalau duk pilih orang yang korup, orang menyanjung orang yang korup, orang tidak berintegriti, kita tidak akan solve benda-benda semua. Kita punya sikap yang begitu feudal. Saya bukan kata feudal system. UK ada feudal system, Japan ada feudal system, banyak European countries ada feudal system, but they do not have a feudal mindset. Kita ada banyak feudal mindset. Certain group kita tak boleh komen macam mereka ini maksum. Tak betul. Selagi kita tidak pemimpin yang berakhlak, kita tidak boleh menyelesaikan banyak masalah negara. Ini memerlukan kita punya keberanian juga untuk mengatakan kalau silap, tak kisahlah dia raja ke, dia saya kena panggil pula, dia raja ke, dia menteri ke, dia alim ulama ke, kalau dia kata silap, dia kata silap. Semua orang di Malaysia harus mempunyai peluang yang sama rata untuk up the social mobility. Kadang kita kata kita harus berhati-hati. Orang yang korup ni lama-lama kita akan masih dipilih, dan korup ni boleh merosakkan negara. 1964, 65, Filipin negara kedua paling kaya di sini. Kita kalah pada Filipina. The second richest after Singapore. After Marcos came, he became one of the poster boy for how to manage the country wrongly. He became very poor, extremely poor. Everybody left Philippines, and now they're famous for remittance. Banyak menjadi domestic workers. But the thing is, because it become part, maybe it's unfair to say that, part of society. Even the wife of Marcos, Imelda, kasut beribu-ribu. Kita tengok kes dia, familiar dengan setengah orang kat sini. Suka kasut banyak, rambut tinggi. Dia dilantik 3 kali pada Kongres Filipin yang korup, tetapi dilantik. Anak dia akan bertanding jadi president of the country. So dah menjadi sebati. Ini tidak harus berlaku di Malaysia. Jadi ini memerlukan kita berani dan lantang untuk melawan kepada korupsi mereka yang tidak berintegriti. Kita tak boleh
betul ansur dalam isu ini. Kerana jika tidak, apa yang Fikri tanya, apa akan jadi 10 tahun, negara akan hancur. Okay, alright. Okay, terima kasih banyak Dr. Mat. Hmm. Okay, dengan itu kita akhirkanlah sesi ni. Jadi selamat malam semua. Dan follow lah Ekonomi Rakyat. Jadi kalau kita ada sesi seterusnya, nanti kita akan tweet lah. Okay. Terima Okay, kasih, thank you, Prof. Fikri kerana menjemput. Alright. Sama-sama.